Terima kasihlah kepada YB Khalid Samad sebab menganjurkan press conference ni. So bagi ruang dekat kami pemilik teres untuk menceritakan kisah kami. Sebab yang kita tahu sepanjang rundingan ni diadakan, suara kami seringkali ditenggelamkan lah, terutamanya oleh pihak pemaju dan badan-badan kerajaan yang lain. Jadi apa yang saya ingin highlightkan di sini adalah pengenaan akta pengambilan tanah kepada kami ini adalah sesuatu yang tidak wajar kerana ia telah diadakan dengan secara mendadak dan tiba-tiba. Jadi seperti yang kita semua tahu, kampung baru ni terletak di tengah kota. Jadi penduduk sini pun sedia maklum, desa-desa pembangunan tu pasti ada. Jadi pemaju pun bukan satu dua saja, ada banyak pemaju. Tapi yang kejadian di kampung Sungai Baru ini, hanya satu pemaju saja yang datang. Dia datang dengan membawa satu proposal saja kepada kami. Jadi bagi kami, bila kami menilai tawaran yang diberikan, iaitu tawaran usaha sama ya, bukan melibatkan jual beli, tapi cuma usaha sama menggantikan unit dengan unit yang sedia ada lah, lebih kurang begitu. Jadi bagi penduduk teres terutamanya, kami menolak tawaran ini. Ya, dan apabila, sebab ini kan dalam rundingan, jadi apabila ditolak, pemaju sebaliknya tidak membawa tawaran penambah baik. Sebaliknya, dan benda ini berlarutan sejak tahun 2016 lagi. Jadi tak ada offer yang lebih baik lah kepada kami. Tapi tiba-tiba pada tahun 2021, kami dikejutkan dengan pengenaan akta kepada kami lah. Ya, jadi pasal akta ini juga saya nak sentuh sebab pada mulanya kami dikenakan warta Seksyen 4. Jadi tak tahu pun ada. Ya tak tahu ya, tapi bila kita rujuk balik tarikh, so warta Seksyen 4 ni dikeluarkan Very short. tak ada. Tak apa. Nanti saya tunjuklah. Ya. So warta Seksyen 4 ni dikeluarkan pada 18 Jun 2021 pada hari Jumaat ya. Jadi selepas itu pada hari Isnin 21 Jun kami dikenakan warta Seksyen 8. Jadi sebenarnya hanya 2 hari bekerja. Warta Seksyen 4 ni baru nak bagi macam pemohon ni pemaju ya, bukan kerajaan. Pemohon baru datang. Ya, okey. Pemohon datang untuk membuat kajian kesesuaian tapak bagi projek tu lah, soil test. Jadi laporan dia kena datang dulu buat kajian. Lepas tu dia kena bagi laporan kepada pihak PTG, dan pihak PTG kemudian serahkan kepada JK PTG dan untuk dibuat keputusan lah. Jadi ini semua berlaku dalam masa 2 hari. So, Weekend pula. Weekend pula. ada Cuti weekend pula. lah tengah-tengah. Hmm. Kita faham, kita profesional. Ya. Kita profesional, banyak. Betul. Just to put in context lah, penilai swasta yang datang kepada kami, dia nak menilai beberapa unit sajalah. Jadi dia mengatakan kami memerlukan sekurang-kurangnya 5 hari bekerja untuk menilai berapa unit ni saja. Untuk nak siapkan laporan dia. Itu belum siap laporan, belum bagi dekat pihak yang nak buat keputusan lagi lah. Jadi kita persoalkan benda ni, macam mana benda ni boleh berlaku dengan sangat smooth. Dan pada saya tak logik lah. Mungkin keputusan dah ada kan, kemudian di backtrack ke apa lah, I don't know. Dan kita kena ingat pada waktu itu adalah waktu darurat dan MCO, yes. MCO, ya. Orang pun tak boleh nak keluar, dan kita pun tak boleh nak bantah sebab Seksyen 4 tu diberi ruang untuk pihak berkepentingan, ya, pemilik untuk buat bantahan lah. Jadi kalau 3 hari tiba-tiba Nak meeting pun tak boleh. Meeting pun tak boleh. Nak meeting pun tak sempat. Kalau darurat. Ya, okey. ya betul. So Okay. jadi apa tu, inilah yang saya ingin highlightkan lah kepada orang ramai. Dan satu lagi saya nak cakap berkenaan isu yang sering digembar-gemburkan di media, iaitu soal majoriti yang bersetuju ya. Jadi kita tadi YB Khalid pun ada terangkan kawasan ni ada teres dan juga ada flat. Jadi pemaju sendiri mengaku dia tidak boleh menjayakan projek ni kalau
tanpa penglibatan teres, ya. Jadi kita tak boleh samakan satu unit teres dengan satu unit flat. Itu tak relevan lah. Jadi soal Tak majoriti adil. ni tak boleh diguna pakai. Diorang sign pun, Ya. yang flat sign tu, Ya. diorang sign dengan bantahan. Bantahan. Yang Ya. ada bantahan. Jadi Ya. tak timbul masalah ni klasik. Ya. Flat dengan ni apa, perjuangan patut sama. Betul. Ya, dan itulah saya cakap, itu majoriti ni semua macam smoke screen lah untuk mengamburi mata ramai, nak tenggelamkan suara kami. Dan mereka mengatakan mereka yang menolak pembangunan ini adalah mereka yang minoriti dan mereka yang degil. Jadi pada saya ini satu kenyataan yang salah. Dan yang degil tu sebenarnya adalah pemaju itu. Sebab kita dah tolak dia, dia tak bawa penambahbaikan tawaran dan dia akhirnya gunakan akta kepada kita. Jadi itulah saya harap dengan harapan saya adalah kita nak gesa supaya warta ini dibatalkan. Sebab kalau ikut yang terkini dengan YB Menteri pun, Menteri Wilayah, dia kata rundingan antara penduduk dengan pemaju masih diteruskan. Jadi saya faham YB Syahidan barulah, masa tu bukan zaman dia, masa tu Anwar Musa. Jadi dia cuba mungkinlah nak cuci taik lah orang kata kan. Jadi kalau rundingan ni masih diteruskan, saya minta batalkan anda dulu warta tu kan. Barulah kita boleh berunding dengan yang adil. Bukan jangan cekik kami paksa saya setuju. Itu tak wajar. Tak betul. Ya. Tenang. Ya. Biar apa baloi je lah, baloi. Ya. Jadi You itu, win, I win. Yes. itulah saja yang saya nak katakanlah. Terima kasih. Okey, Cik Johari ada nak tambah? Saya Q&A dulu, baby. Ya? Q&A terus Q&A. Okey. Okay. Alright, dia point lebih kurang Cik Johari. Lebih kurang. Okey. Jali lebih kurang semua. Okey, nak buat Q&A Okey. Mic letak ke tengah. Kita nak tahu.